Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, muka surat 302. Betul? Betul pakcik? Alhamdulillah, pakcik awal hari ni Alhamdulillah. Sempurna ma'al hijrah. Itu adab, murid kena tunggu guru, guru tak boleh tunggu murid. Itu adab. Walaupun tak ada dalam sunnah, dia adab. Baik. Muka surat 302. Kita masuk malam ni iaitu bab hukum salat Jumaat. Salat Jumaat adalah fardu ain atas setiap muslim mukallaf, kecuali pihak yang dikecualikan oleh dalil. Dasar hukum wajibnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Sembahyang Jumaat ni dia kata fardu ain atas setiap mukallaf. Orang Islam yang telah dibebankan hukum taklif. Mukallaf ini aqil, baligh. Mukallaf, aqil bermakna akal dia elok, baligh kita pun panggil baligh juga, telah sampailah kepada dia seruan ataupun sasaran hukum. Baligh bermakna balagha, target itu sampai. Kadang-kadang dia aqil, umur dia cukup tapi dia tak baligh, dia tak boleh fikir dengan elok. Maka bila satu orang Islam itu aqil, baligh, maka dia dipanggil mukallaf. Mukallaf bermakna orang yang akan menerima hukum taklif, wajib, haram yang mana, wajib yang mana, halal yang mana, itu ini semua hukum taklif. Sembahyang Jumaat ini wajib berdasarkan, dia kata kecuali bagi pihak yang dikecualikan oleh dalil. Satu orang tu boleh tak sembahyang Jumaat sekiranya dalil agama kata dia tak payah sembahyang Jumaat. Maka tak payah sembahyang Jumaat. Nanti kita akan tengok. Dan berdasarkan hukum wajibnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Quran, ini ayat Quran, As-Sunnah dan Ijma' para ulama, sembahyang Jumaat ini adalah wajib. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini ayat Quran yang minta kita salat Jumaat. Perkataan fas'au bermakna bergegas. Para ulama baca fas'au dengan makna famdu, bermakna apa? Bergegas, cepat pergi. Dan Allah Ta'ala bagi tahu wazarul bai', tinggal segala al-bai'. Kita kata urusan kita, tinggalkan jual beli, tinggalkan yang sekecil-kecilnya. Al-bai' ni urusannya kecil-kecil.
Urusan jual beli kecil-kecil, kalau besar kita panggil tijarah. Tijarah ni kita kata big business. Bank ni small business, itu pun disuruh kita tinggal. Tapi macam mana pun ikhwan, inilah satu ayat yang menyebut kepada kita idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Satu ayat menyebut apabila kamu diseru lis-salah, diseru untuk salat pada hari Jumaat. Inilah satu ayat yang para ulama tak khilaf apa dah. Memang sembahyang Jumaat itu adalah wajib. Allah seru pada hari Jumaat lis-salah, untuk salat. Dan semua maklum sembahyang-sembahyang yang ada azan ni semua sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak ada azan. Tak ada sembahyang sunat start dengan azan, dan tak ada sembahyang sunat start dengan iqamah, tidak ada. Yang ada untuk sembahyang fardu. Diriwayatkan daripada Habsah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa ala man arahal jum'atal ghusl. Ini hadis An-Nasa'i. Nabi kata pergi salat Jumaat adalah wajib atas setiap laki-laki yang sudah baligh, dan siapa saja yang berangkat ke salat Jumaat maka ia harus mandi. Nabi sebut muhtalim. Muhtalim maknanya orang yang dah mimpi. Orang laki-laki yang telah mimpi, tanda kata dia baligh, maka dia dipanggil muhtalim. Maka Nabi kata sembahyang Jumaat itu wajib ke atas kulli muhtalim. Dan muhtalim ini orang yang dah ada syarat Jumaat ni, kalau dia nak pi, Nabi kata masa dia nak pi itu disunahkan kepada dia mandi. Sunahkan kepada dia mandi. Maka tuan kita dia ambil dalil ni, Nabi kata wajibun ala kulli muhtalim. Itu orang yang wajib Jumaat, orang laki-laki yang muhtalim. Maka daripada hadis ini keluarlah orang perempuan. Maka orang perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia nak sembahyang Jumaat, dia tak payahlah buat zuhur. Itu pun ada khilaf di kalangan para ulama, yang saya pun tak berani nak cakap, kan, pasal masyarakat kita belum bersedia mendengar khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian para ulama kata walaupun wanita dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia duduk di rumah buat dua juga, tak buat empat. Bijang habak korang lah, yang sengah-sengah tapi saja habak, tapi tu sudah buat lah. Saja habak khilaf di kalangan para ulama, kan. Macam tadi Pak Cik Syahar tanya, kalau raya jatuh hari Jumaat, kan berapa senarai para ulama menyenaraikan pandangan mereka. Syaukani agak paling, kalau tempat kita ni kita kata agak sukarlah kita nak cerita ke orang pandangan Syaukani. Kalau raya jatuh hari Jumaat, Syaukani ada pandangan dia bukan kata orang biasa-biasa, dia ulama besar, dia ada Nailul Autar, besar kitab dia. Dia kata kalau raya jatuh hari Jumaat, maka kita sembahyang subuh, kita sembahyang fardu subuh, lepas sembahyang fardu subuh kita sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat kita sembahyang asar pula. Kita sembahyang raya, lepas sembahyang raya kita sembahyang asar pula, kata dia. Tapi mazhab Syafi'i tak. Sebab mazhab Syafi'i sembahyang raya adalah sunnah muakkad. Tapi dalam mazhab lain, seperti mazhab lain, tapi masih dalam 4 mazhab, sembahyang raya adalah wajib. Sembahyang raya adalah wajib. Pasal itu dia boleh mengambil tempat sembahyang Jumaat. Itu saja khilaf-khilaf yang kita buat ramai, bukan buat apa. Maka Jumaat ini wajib kepada laki-laki. Perempuan tidak pergi Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan tak pergi Jumaat, dia buat zuhur. Tapi kalau dia mai sembahyang Jumaat, dia tak payahlah buat zuhur. Mungkin tempat kita perempuan tak biasa datang sembahyang Jumaat nah. Tak tahulah, mungkin tak digalakkan, kapasiti masjid kita mungkin sempit kot. Tetapi bagus perempuan datang sembahyang Jumaat ni, bagus sebab dia ada khutbah. Saya pernah baca khutbah Jumaat beberapa dekad yang lalu. Saya baca khutbah Jumaat di balik pulau beberapa dekad yang lalu. Maknanya lama dah lah. Member dia tinggi, masjid 2 lapis, di atas tu ada perempuan, tak ramai, dah 5-6 orang.
muslimat duduk di atas daripada sembahyang jemaat. Tapi kalau kita keluar negeri, benda ni benda yang ma'ruf, benda ni benda yang biasa. Tempat kita gharib, tempat kita jadi pelik. Pasal jantan pun tak main, tak tahu perempuan nak main. Jantan pun tak main, yang wajib tak main, tak tahu yang tak wajib nak main. Itu kena hamput ha? Diriwayatkan daripada Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ati yakhtaminallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Ini hadis Imam Muslim. Nabi kata mereka harus berhenti meninggalkan solat Jumaat. Mereka ni harus berhenti daripada perangai duk tinggal sembahyang Jumaat. Perangai itu mereka kena berhenti, atau Allah akan mengunci mata hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Ini di antara ancaman orang tak pergi sembahyang Jumaat. Nabi kata perangai duk tinggal Jumaat ini, perangai mereka suka tinggal Jumaat itu, perangai itu mereka kena henti bang. Nabi pesan pada umat dia, jangan suka mengamalkan sikap suka tinggal sembahyang Jumaat. Kalau mereka suka tinggal Jumaat, suka tinggal Jumaat, tak ada sebab, tak ada apa, keuzuran lain bab, benda yang syarak benarkan lain bab. Ni sahaja malas tak berkenan kata imam, tak berkenan dengan khatib yang baca, tak berkenan dengan pengurusi masjid, tak berkenan dengan AJK, tak berkenan, macam-macam punya tak berkenan. Yang berkenan tu sikit je, tapi maka Nabi kata perangai itu tinggal bang. Kalau tidak, Nabi kata Tuhan akan campak dalam hati kamu, la yakhtimannallahu ala qulubihim, khatam, Allah akan tutup hidayah masuk dalam hati kamu. Kamu nanti jadi tak seronok dah nak sembahyang, tak manis dah nak sembahyang. Bila main sembahyang jadi penyakit, bila tak sembahyang happy dia, macam makan apa, vitamin C. Kalau suruh sembahyang mandam satu macamnya, selekeh. Kata tak payah sembahyang hari ni, hore, menyanyi pula, rasa sayang, seronok tak sembahyang. Allah akan bagi macam tu dalam hati kamu. Apa akan jadi? Summa, kemudian Nabi kata hidup kamu la yakunanna minal ghafilin, hidup kamu akan jadi ghaflah, kamu terus akan jadi lalai di sisi Allah. Maka ini ancaman. Apabila ada ancaman tak buat satu benda, bermakna benda tu wajib. Diriwayatkan daripada Abu Ja'ad Ad-Damri. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi wa ghairuhuma. Nabi kata man taraka thalatha juma'in tahawunna biha taba'allahu ala qalbih. Nabi kata barang siapa tinggal 3 kali solat Jumaat kerana meremeh-remehnya, dia tinggal itu kerana tahawuna ataupun tahawun, dia tinggal itu kerana dia pandang tak besar, tak berat sangatlah. Yalah jemaat je aku tak buat, tapi aku buat lohong, bukan aku tak sembahyang langsung. Ini cakap yang membahaya. Sebab Allah kata idza nudiya lis-salah min yaumil jumaah. Dia kata aku tak pergi jemaat, aku buat lohong. Ini nama dia tahawunna, dia remeh-remehkan, tak berat. Apa akan jadi? Nabi kata taba'allahu ala qulubihim, Allah akan kunci hidayah masuk dalam hati dia. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok dua hadis ni. Satu, Allah Ta'ala la yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah khatam, Allah tutup tempat hidayah masuk. Yang kedua, taba'allah, Allah kunci daripada dalam, Allah kunci daripada luar, Allah kunci hati dia. Jadi dua hadis ni kita baca ikhwan, kita berhenti sat, bukan berhenti kuliah, berhenti sat. Apa masalah orang ni? Kalau Allah kunci hati dia, apa masalah dia? Dia boleh makan je biasa.
Cepat waktu masuk ha? Apa masalah dia ikhwan? Yang kerja government tak kena buang kerja. Wakil rakyat orang duk pangkah lagu tu juga. Apa masalah dia? Masalah dia ikhwan, hancur hidup dia di hari akhirat. Hancur. Macam mana kita tengok orang merempak dalam dunia, duit tak ada, susah, dia lebih merempak lagu tu di sisi Allah. Kenapa manusia akan bangkit akhirat? Dengan apa? Dengan duit? Dengan harta kekayaan? Tak. Ji'tumuna furada. Kita balik sebatang kara. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Yang kita berusaha siang malam pagi petang ni kita tinggal. Kita akan jadi apa? Apa nak jawab dengan mungkar dan nakir kalau masa dia mati tu Allah kunci hati dia dalam keluar? Antum tengoklah begitu dahsyatnya sembahyang Jumaat boleh menjadi punca manusia putus hidayah. Jadi saya teringat perkataan Syaukani. Syaukani kata apa? Kalau orang tu tidak sembahyang Jumaat, dia mendapat ini. Cuba antum bayang kalau ada orang nak sembahyang Jumaat, dia nak pergi, tiba-tiba ada penyebab dia tak mau pergi. Dia nak pergi, tetapi ada sebab yang menghalang dia pergi. Maka orang yang membuat penyebab sampai orang lain tak boleh dapat sembahyang Jumaat, orang itu juga akan dihalang hidayah masuk. Kerana kerja ke, kerana peraturan ke, kerana apa ke, tak boleh lah. Hang jangan duk pergi sembahyang Jumaat lah masjid tu, hang lebih baik tak sembahyang daripada pergi sembahyang masjid tu. Kalau masjid tu lah hang nak pergi, lebih baik hang tak sembahyang. Maka dia pun tak pergi. Maka kawan yang bercakap macam tu, dia pun tak pergi sembahyang. Kawan ni pun telah tidak ada hidayah, akan merempat mereka ni di sisi Allah kalau mati tidak bertaubat. Ditutup, maka dia akan jadi masalah kepada orang lain, ikhwan. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang tidak mengikuti salat Jumaat, Nabi kata, sungguh aku ingin memerintah seseorang untuk mengimami salat orang-orang. Sebenarnya perkataan yang betul orang ramai lah. Kalau orang-orang tengah bendang tu, itu orang-orang kan. Untuk mengimami solat orang ramai. Kemudian aku membakar rumah orang yang meninggalkan salat Jumaat. Nabi nak bakar bumbung rumah orang. Ini hadis Abu Daud. Nabi nak bakar. Maknanya cita-cita hamiyatul Rasul begitu besar, Nabi tak mau tinggal sembahyang Jumaat. Jadi kalau kita ada anak kita sekolah, tiba-tiba dia tak pergi sembahyang Jumaat, mak ayah tak boleh pandang benda tu sebagai remeh. Artinya daripada awal kita biasakan hidayah terkunci dalam hati anak kita dan keturunan kita. Daripada awal. Ya besar kalau dia dapat hidayah, kita kata mujuk banyak lah. Dia besar dapat hidayah mujuk banyak, tapi kalau sampai besar, dia akan jadi habit, daging darah. Daging darah. Anda tengok kawan-kawan yang isap rokok, kita kata why not you tak boleh berhenti rokok. Dia tak ada pasal apa pun. Pasal dia punya teringat tu tinggi, bukan pasal apa. Bukan kata rokok tu ancam dia, hang jaga hang tinggal aku, hang mampu malam ni. Tak ada. Tak ada. Tapi bila dia makan, dia benda ni dia automatically after food sendiri dia teringat. Dia sendiri. Bukan siapa pun. Hantarlah rokok tak mana, cubalah sembunyi rokok. Ambil rokok tu sembunyilah bawah pasu ke, sembunyi. Kambuh dengan tanah pun dia boleh bau, dia jumpa. Dia kata dekat orang lain hang boleh sembunyi, kat aku jangan, aku perokok tegar. Bukan pasal apa. Pasal apa orang tak boleh sembahyang, ikhwan? Tak ada apa. Tapi pasal apa? Tak sembahyang tu dah jadi daging darah. Dia asuh daripada kecil, tak sembahyang, tak apa, tak salah, tak ada dosa. Tuhan pengampun, Tuhan pemaaf, tak ada cedera tak mana hidup kita tak sembahyang. Dia asuh jadi daging darah. Bila dia asuh sampai satu masa asuhan tu membentuk kehidupan. Kata saya tak sembahyang, apa masalah dia? Saya tak sembahyang. Dialah, bukan saya ni, dia tu lah. Saya tak sembahyang, apa masalah dia? Tak ada masalah apa. Asuhan. Sembahyang pula jadi masalah. Dia kata, hang sembahyang. Oh, hang orang sembahyang.
Jadi pelik. Jadi macam mana Planet of the Apes pula turun, mau tengok dia pelik semayang. Kaum muslimin telah sepakat bahawa solat Jumaat adalah wajib, namun yang diperselisihkan hanyalah apakah solat Jumaat itu fardu ain atau fardu kifayah. Ini ada perbahasan yang besar dalam kitab Imam Ibn Qudamah, nama dia Al-Mughni. Besar perbahasan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Semua orang tahu sembahyang Jumaat ini adalah satu sembahyang yang wajib. Cuma wajib dia wajib apa? Wajib ain ke wajib kifayah? Sudah jelas dari dalil-dalil di atas bahawa solat Jumaat adalah fardu ain. Dia kata berdasarkan dalil sembahyang Jumaat kita tak boleh kata fardu kifayah, dia fardu ain. Tetapi ada mazhab silam, mazhab lain kata fardu kifayah. Maknanya kalau dah tercapailah 40 ke berapa jumlah yang diwajibkan, maka baki itu tak apalah, itu nama kifayah. Mazhab Syafi'i fardu ain. 40 tu syarat sah. Walaupun dah cukup 40, yang lain tetap main, tapi syarat sah sekurang-kurangnya 40 orang tu kena dengar khutbah jemaat dan rukun-rukunnya, terutama hak dengar rukun yang disampaikan dalam bahasa Arab tu. Yang disyarah Melayu tu kita lena pun tak apa, tapi yang rukun tu dia sebut Alhamdulillah, 40 orang kena dengar. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad, 40 orang kena dengar. Dia sebut ittaqullah, 40 orang kena dengar. Dia baca satu ayat Quran, 40 orang kena dengar. Dan dia berdoa pada khutbah yang kedua, 40 orang kena dengar. Lepas itu saya ingat di kampung-kampung dulu, dia kira 1, 2, 3, 4 duduk depan, baki duduk jauh sikit tak apa. Maka 40 orang tu pula dalam syarat dia tak boleh pekak. 40 tu tak boleh ada seorang yang pekak. Dan dalam khutbah yang disampaikan, kalau ada seorang terlena, tak boleh. 40 tu betul-betul dia kena pasti. Kenalah lah apa, Pak Belalang lah, kopi baru Pak Belalang kan, kena Pak Belalang. Dengar masa dia syarah lentok tak apa, dia Alhamdulillah kena pastikan clear. Dia orang tanya, hang dengar tak? Dia kata Alhamdulillah. Saya dengar, baru sah. Ini menurut kitab yang kata 40 orang tu. Maka ada mazhab kata fardu kifayah. Di antara mazhab yang kata fardu kifayah adalah mazhab Malik. Mazhab Malik kata sembahyang Jumaat ni fardu kifayah. Kalau satu kampung kita macam ni ada 300 orang, keluar 200 pun cukup dah lah. Maka hak 100 tu kira sembahyang lohor pun tak apa dah. Maka kefarduan telah ditunaikan. Gamaknya kita duk tukar mazhab kat sini ya. Yang mazhab Syafi'i pun tak keluar Jumaat. Maknanya dia Imam Malik dia mazhab Malik Dan ada orang kata 3 kali, 2 kali tak apa, jangan cukup 3 kali. Kalau 3 kali diary kita, paskat kita merah lah kan. Pun bukan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sembahyang Jumaat adalah fardu. Bukan kata mazhab Syafi'i saja, inilah dalil yang sebenarnya. Kalau tidak, Nabi takkan suruh pergi nak bakar bumbu rumah orang ni. Baik, dikecualikan dari kewajipan solat Jumaat. Ini orang yang tak payah sembahyang Jumaat. Dia pun nak main boleh, tapi tak wajib. Siapa dia? Anak-anak, wanita, hamba sahaya, orang sakit, musafir, dan semua orang yang memiliki uzur. Semua orang yang ada uzur, semua orang lelaki-lelaki yang wajib sembahyang Jumaat tapi dia ada uzur. Masa tu nak pergi sembahyang Jumaat, bawa saya keluar. Masa tu nak pergi sembahyang Jumaat, kaki terkeliat. Masa tu lah katarak main. Katarak. Dia main serabut mata. Nak bawa kereta jadi meraba-raba. Nak pergi sembahyang Jumaat, pergi kedai nombor ekor. Tersilap. Pasal apa? Serabut apa? Selaput. Nak lintas jalan tak boleh, hujan lebat. Orang tua tak ada siapa nak pimpin. Tangkap urat, kencing manis naik, darah tinggi naik, kolesterol pun naik, minyak pun naik. Masa tu nanti Jumaat kena main jugalah. Maka siapa-siapa yang ada uzur, kecualilah kita tahu kita ada uzur tak ada uzur, kita tak perlu maklum pada orang, dan orang pun tak perlu meneliti uzur kita. Kata awak tak main Jumaat, kata saya uzur, cukup lah. Uzur lah, apa nak pergi tanya ni uzur ni apa dia. Lepas tu duk pergi ukur uzur orang, duk bincang pula uzur orang. Kami rasa uzur tak cukup lagi ni. Tak cukup apa dia uzur. Amal sampai dia duduk atas wat, dalam katil wat baru kata uzur. Maka ini orang-orang yang tak wajib Jumaat, tapi kalau mereka nak main di atas
daya diri mereka sendiri, agama tak halang, silakan. Tapi kalau mereka tak mai, mereka tidak berdosa. Di rumah buatlah sembahyang lohor. Namun jika salah seorang daripada mereka mengikuti solat Jumaat, maka solatnya sah dan gugur daripadanya kewajipan solat Zuhur. Tak payah solat Zuhur dah, dia sah. Diriwayatkan daripada Tariq bin Syihab bahawa Nabi SAW bersabda, solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang baligh, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit. Hadis ini hadis hasan riwayat Abi Daud. Diriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia wajib melaksanakan solat Jumaat pada hari Jumaat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. Hadis ini juga hasan riwayat daripada Darul Qutni. Ini yang memisahkan orang-orang yang tak payah sembahyang Jumaat. Tu pun orang musafir, ulama kata kalau dia safar, selama dia safar dia tak jumpa masjidnya azan, maka secara safar lah. Tapi kalau dalam duk safar tu dia jumpa masjid, dan masa dia jumpa tu time orang azan Jumaat, singgahlah buat Jumaat. Singgahlah buat Jumaat. Lepas tu ulama khilaf pula, dah dia musafir, dia singgah sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang apa? Jemaat saja kan nak buat dengan kasar sekali ke? Pendapat jadi dua. Pendapat jadi dua. Al-Bukhari kata, dalam berdasarkan hadis Bukhari, fiqh Al-Bukhari, Bukhari kata dia boleh jamak dengan asar. Jamak terus dengan asar. Sebab apa? Sebab sifat sembahyang jamak tu dia sifatnya umum. Dan tidak pernah ada daripada Nabi pisahkan, tidak ada. Yang adanya ketika Nabi melaksanakan haji, masa Nabi buat haji, Nabi ukuf di Arafah pada hari Jumaat. Apa Nabi buat? Nabi tak sembahyang jemaat, tapi Nabi qasar. Di Arafah Nabi tak buat jemaat, Nabi qasar. Zuhur 2, asar 2. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari, maka sifat qasar itu berlaku walaupun pada hari Jumaat, maka boleh dibuat. Tapi sebahagian para ulama kata apa? Tak, kalau boleh hari Jumaat ni tunggalkan dia, jangan jamakkan dia. Maka kalau kita safar hari Jumaat pun sembahyang Jumaat sembahyang 2, saat ni asar buat dalam waktu asar. Maka apa dia punya kesimpulan dia? Kesimpulan dia atas orang yang bermusafir lah, dia nak buat macam mana. Ulama masih khilaf, dan khilaf itu khilaf mu'tabar, dapat dipakai. Kalau kita nak ni silakan. Macam Ibn Hazmin kata, dah hari Jumaat kau safar, kenapa kau nak sembahyang Jumaat? Nabi sendiri tinggal hari Jumaat pada masa hari dia Arafah, kenapa nak buat? Ibn Hazmin. Mazhab Syafi'i pula kata, dalam Al-Um Syafi'i kata, dah kau safar hari Jumaat, orang safar tu dikecualikan daripada jemaat, terimalah kecuali itu. Dah orang bagi kelepasan, orang bagi pada kita, agama bagi rukhsah, terimalah. Kita tu, saya dah biasa buat jemaat, kalau tak buat jadi siru, tak ada siru. Itu macamnya siru. Buat ambil lah. Tapi kalau nak buat boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita duk buat walaupun safar, macam kita tak mau tinggal jemaat sangat walaupun kita safar, seolah-olah macam tak ada peruntukan pula dalam agama ni untuk orang safar. Jangan sampai sunnah tu tertinggal pula. Dalam Al-Um, dalam bab jemaat, dia bawa kisah Umar Al-Khattab. Satu kawan tu dia nak musafir hari Jumaat, maka dia cakap dia kata, Allahu Akbar, ingat nak musafir tapi dah hari Jumaat tak jadi. Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar kata, please beg your pardon. Sayyidina Umar kata, ulang balik abang kata. Dia kata, saya nak safar tapi dah hari Jumaat saya tak jadi. Sayyidina Umar kata, la juga hang keluar pergi. La juga hang keluar pergi safar. Tidak ada hari boleh menghalang kamu safar, maka safarlah kamu walaupun hari Jumaat. Maka dulu kan orang kata kalau nak musafir hari Jumaat kena lepas Jumaat, sebelum tak boleh. Baca dalam Al-Um, Sayyidina Umar kata, jalan waktu, tidak ada hari boleh menghalang kita safar. Di antara uzur-uzur yang membolehkan seorang Muslim meninggalkan solat Jumaat adalah cuacanya sangat dingin dan hujan. Tu dia. Musim sejuk. Dingin ni sejuk lah kan? Hujan. Dan hujan dan sejuk tu
berlaku masa bila? Masa time Jumaat. Pukul 11 tadi cantik elok tak? Pukul 11 cantik elok, 12 suku cantik elok, 12.30 kita pergi mandi, 12.45 hujan. Waktu masuk 1.10. Kita kata rezeki kita, rezeki tak sembahyang Jumaat. Rezeki tak sembahyang Jumaat. Dia kata alhamdulillah, bukan senang nak jadi lagu ni. Memang Allah uji dia. Tapi kalau sejuk ikhwan, ni sebuah sejuk tanah Arab ni, tu jangan buat pasal. Dia masuk sampai dalam tulang. Jangan buat pasal. Sejuk tanah Arab ni jangan buat pasal. Kita kena bubuh lotion di badan, lepas tu kita kena pakai baju yang ketat kot dalam tu, baru kita pakai jubah kot atas. Tak galu, ya Allah, jangan buat pasal. Jadi kopok lekor kita keluar. Dia terkerekot satu macam. Telinga ni kita jentik jadi keras. Hidung bertakung habis ni, jadi keras, tarik, terbit darah, mulut keluar asap, sejuk. Nak pergi ambil sembahyang lagi, jangan cari pasal. Maka pasal tu sejuk dan hujan tanah Arab dia tak sama dengan tempat kita. Maka agama kata boleh, depa ni uzur. Benda ni berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahawa dia berkata kepada muazzinnya pada saat hujan lebat, jika engkau telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janganlah ucap hayya 'alas salah, tapi ucaplah sallu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah-rumah kalian. Sepertinya orang-orang mengingkari hal itu. Maka Ibnu Abbas menyatakan, apakah kalian heran dengan hal itu? Sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dibandingkan diriku. Sesungguhnya hari Jumaat itu adalah azimah, kewajipan yang dilakukan, harus dilakukan. Dan aku tidak suka kalian keluar lalu berjalan di jalan yang berbecak dan licin. Tengok, bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada, dalam al-um azan waktu hujan sebut sallu fi arhalikum, sallu fi buyutikum. Dia tak kata salatu khairun minan naum, kata sallu fi arhalikum. Jadi punca pula kita buat. Kata mana punya duk mai tinggal pula naum. Tinggal naum, dia pergi sebut apa pun tak tahu. Memang hang tak tahu, benda yang ada hang yang tak tahu. Dalam hadis ada benda ni, bila hujan lebat waktu subuh ke waktu apa sebut sallu fi buyutikum, tak payah keluar, sembahyang di rumah. Perkataan hayya 'ala salah tu Ibnu Abbas suruh tukar. Dan hadis ni hadis yang sahih. Ibnu Abbas kata, yang buat benda ni orang lebih baik daripada aku. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Sabit kan, apa nama, Hasan bin Sabit kata kepada Umar Al-Khattab bila Umar larang dia duk syair kan, kita baca dah bab masjid tu. Sabit kata, aku bersyair dalam masjid ada orang yang lebih baik daripada hang. Dia tak kata apa, hang siapa nak kata apa kat aku? Dia kata-kata dia belah, dia takut jadi apa-apa lagi. Dia kata tu dekat Umar. Kita begitulah sunnah ikhwan. Bila mai satu sunnah kat kita, kita kata ini sunnah orang yang lebih baik daripada kita. Pasal apa aku nak tinggal ni? Kerana nenek moyang semua ni. Nabi ajak 9-10 puasa Muharram, kita puasa. Lepas tu kita buka puasa, nak buat apa? Buat lah. Nak buat cendai ke? Merepek buat cendai. Ni bulan Muharram. Habis nak buat apa? Buat bong suara. Nabi ajak kita puasa, dan Nabi suruh sebaik-baik benda kita buka puasa apa dia? Tamar, kurma. Bukan bubur, kurma. Cara Nabi buka puasa macam mana? Minum air, makan buah, pergi sembahyang. Lepas tu dah habis sembahyang semua, jamah apa yang ada. Apa yang ada jamah bismillah. Cara kita tu cara sunnah. Cara sunnah, buatlah cara sunnah. Tak ada apa-apa. Teringin buat keripak, buat keripak. Teringin nak makan condai, apa tengah malam makan condai? Aku nak makan, aku punya pasal lah, aku nak makan kecil manis, aku buat kecil manis. Makan jendai, bismillah. Apa malam-malam makan jendai? Makan. Apa kita nak makan teringat bismillah. Habis buka puasa teringat Jamal. Tapi Jamal kan. Teringat lain clear. Salam lain clear. Kan teh halia pak cik. Kan. Nasi goreng dia simple. Nasi lemak goreng tu yang simple. Nasi lemak pi goreng pula lagi. Alamak. Fiah elok dengar.
Makan pula tengah 2 pagi kan. 2 pagi makan nasi lemak tu memang cantik. Esok semua kecemanan meter tak boleh baca. Itulah kelebihan orang sunnah. Selesai. Jadi ikhwan, berdasarkan 2 tajuk ni, sembahyang Jumaat tu wajib, dan kita tahu dah siapa dia orang yang tidak wajib sembahyang Jumaat. Tajuk baru iaitu bersiap-siap untuk solat Jumaat. Kita kena siap nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi untuk solat Jumaat. Ini pandangan tuan kitab kita. Dia kata diwajibkan mandi bagi siapa yang mendatangi solat Jumaat, iaitu orang yang diperintahkan untuk menunaikan solat Jumaat menurut pendapat ulama yang paling sahih, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Di antara dalil-dalil tersebut adalah hadis Abu Sa'id, hadis Bukhari. Nabi kata ghaslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslim muhtalim. Nabi kata mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Dan hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, Nabi kata apabila salah seorang dari kalian mendatangi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Konteks pemahamannya atau mafhumnya bahawa mandi Jumaat tidak disyariatkan bagi orang yang tidak menghadiri solat Jumaat. Ini adalah pendapat jumhur. Tidak ada faedahnya mandi bagi orang yang dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat. Mandi khas untuk orang pergi sembahyang Jumaat. Kalau dia tak mau sembahyang Jumaat, dia pun nak terhegeh-hegeh mandi, tak ada faedahnya mandi dia kata. Ini semua mandi tak ada faedah. Penat belayak ya. Nak pergi sembahyang Jumaat, mandi. Dia kata 2 faedah. 1, orang berhadas setelah mandi. Atau tengok sampai mandi sembahyang Jumaat, ada ulama kata wajib. Ada ulama kata wajib mandi. Kan yang apa? Umar baca khutbah kan, Osman main lambat. Kalau ambil wuduk masuk, Sayyidina Umar tanya dalam mimbar, atas mimbar tanya, wuduk saja, tak mandi. Osman kata sibuk. Tak dan. Umar kata zaman Nabi kami sembahyang jemaat semua mandi, mai zaman Allah tak mandi. Umar pun merongot. Kalau dia duduklah zaman kita, tak tahu. Maka daripada hadis tu sebahagian ulama kata kalau wajib, Sayyidina Umar akan marah Osman. Tapi maka yang terkenalnya sembahyang Jumaat ni mandi sunatnya sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Nampak macam mana lah kalau ada orang tu teringat daripada awal pagi, bismillah, dia mandi daripada awal niat Jumaat, dia pergi kerja, mudah-mudahan dia dapat pahala tu. Tapi kalau dia tak teringat lah, time tu mana dan nak lari pergi mandi, mana dan. Tapi kalau siapa yang nak menghidupkan sunnah, dan kok mana-mana. Istilah tak dan ni tak ada tau ikhwan. Macam kita buat kuliah kan, bagi kawan yang nak tidur, dia tidur. Mana boleh kata tak dan. Kita duk baca bab Jumaat, dia main lena satu macam, hilang dia dengar subhanakallahumma wa bihamdika. Awal dia kata, habis awal. Selamat dah. Ada tengok macam mana sembahyang Jumaat. Baik, dia kata ada 2 faedah. Orang yang berhadas setelah mandi, ia cukup berwuduk kerana hadas hanya mempengaruhi taharah sughra dan tidak mempengaruhi tujuan daripada mandi, iaitu membersihkan diri yang menghilangkan bau. Apalagi mandi seperti mandi jinabat tak bisa dibatalkan oleh hadas. Dah habis mandi semua, batal wuduk. Nak kena pergi mandi lain ke? Dah, mandi sekali je dia kata, ambil wuduk lain. Kenapa dia kena terang sampai macam ni? Sebab kalau tak terang macam ni, antum orang Arab ni kan, macam kita duduk sembang dengan Zaid lah macam tu lah. Ada budak-budak kita, dia arahan itu penting. Arahan, dia tanya kita nak kencing tak mana, kita kata masuk tandas pergi kencing. Dia masuk tandas, dia kencing dalam seluar. Yang ada budak ni, dia masuk tandas, dia kencing. Kita tengok seluar dia basah, kata pasal apa basah? Kencing lah. Pasal apa kencing dalam seluar? Dia kata arahan tak abang buka zik. Budak ni, budak tahun 2016 ni macam tu. Cikgu tak pening dah.
Cikgu nanti habaq, awak nak keluar tu ada pintu, tolak pintu sampai pintu terbuka baru langkah kaki. Cikgu kena habaq semua kaki langkah jalan. Kalau tak, kalau dia pi duk terantuk berdebum terantuk, pasal apa? Arahan tak ada tolak pintu. ada tak ada kawan? Ada. Jangan buat besar budak ni. Dia pi kat pintu. Kan dia pi kat pintu, dia tutup pintu. Lepas tu dia fikir dia nak keluar macam mana. Macam mana saya nak keluar? Pasal tak dia keluar, pasal dia kunci pintu. Kata selalu abang keluar macam mana? Selalu saya keluar baru saya kunci. Hari ni saya kunci, saya tak boleh keluar. Boleh faham? Kita pergi tengok adik Azad, dia pergi tengok. Ketawa tak bagi susu kat dia. Mama suruh tengok. Budak tu keras. Budak tu keras minta susu. Dia tak bagi pasal arahan suruh tengok. Maka dia tengok. Dia telah pun melaksanakan arahan itu. Jangan. Ni pun orang Arab, ikhwan. Orang Arab jangan buat pasal. Orang Arab jangan buat pasal. Kena abang satu persatu kat dia. Dah mandi jemaat, pandai awal-awal kan. Okey. Kalau batal wuduk, tak payah mandi dah, ambil wuduk aja. Oh, tak, kalau dia mandi batal pula, dia mandi. Sedang-sedang asam. Dia boleh jadi macam tu. Arahan itu penting. Yang kedua, barang siapa yang junub pada hari Jumaat, maka sudah cukup baginya mandi sekali saja. Jika seorang junub pada hari Jumaat, maka sudah cukup baginya mandi sekali untuk junub dan Jumaat. Jika dia meniatkan keduanya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Di junub pula dia nak mandi dua, mandi junub satu, mandi Jumaat satu, kecut badan-badan dia satu, sudahlah. Jika mereka menyatakan kami dapati satu wuduk dan satu tayamum sudah cukup untuk menghilangkan semua hadas yang membatalkan wuduk. Mandi sekali sudah cukup untuk banyak junub. Mandi sekali sudah cukup untuk haid berhari-hari, dan satu tawaf sudah cukup untuk umrah dan haji pada haji qiran. Demikian pula semua perkara yang mewajibkan mandi. Begitulah kaedah dia. Satu tawaf untuk satu umrah cukup dah. Satu tawaf untuk satu haji, siapa buat haji qiran, cukup dah. Ni umrah nak kena buat satu tawaf, haji nak buat kena banyak sangat, cukup dah. 7 pusingan tu untuk satu umrah, cukup macam tu, kira satu lagu tu. Demikian juga mandi. Sementara Ibnu Hazmin menyelisih pendapat ini. Ibnu Hazmin kata wajib mandi berulang-ulang kerana banyaknya sebab-sebab mengharuskan mandi. Secara panjang lebar dia mengkritik pendapat jumhur ulama. Silalah lihat pendapat dia. Bagi siapa yang suka, beli satu kitab nama Muhalla, boleh tengok dia punya pendapat. Baik, hal-hal yang dianjurkan sebelum berangkat solat Jumaat. Satu, memakai wangi-wangian jika dia miliki, kecuali orang yang ihram dan wanita. Pasal apa dia buat orang yang ihram, mana nak tahu. Kita buat haji di sana duduk berapa puluh hari ke, jumpalah hari Jumaat kan. Nak kena mandi macam biasa juga, nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu kena sedarlah kita dalam ihram. Kita boleh pakai wangi ni sebelum kita niat ihram hari tu ni. Sebelum kita niat hari tu ni kita pakailah. Nak cukur apa ke di badan semua, potong rambut, bagi comel-comel, pakailah wangi-wangi. Bila kita sampai miqat, tempat niat, kita pun niat ihram umrah ke ihram haji. Lepas kita dah niat dah, kita kata apa? Kita kata Allahumma labbaika umratan. Ya Allah, aku mai dengan ihram ni satu umrah dekat hang. Maka kita dah jadi muhrim. Kita jadi orang berihram dan terlibat dengan pantai larang. Di antara pantai larang orang niat umrah, niat ihram ni ialah tak boleh pakai wangi-wangi. Ihram tu boleh buka, nak mandi semua boleh, cuma pantai larang dia kena jagalah wangian. Satu sabun duk ada dalam pencok kan, sabun tu nak kena tengok. Memanglah sabun mandi ni wangi, memang tu untuk wangi ya. Jangan sentuh. Ambil sabun cat kapak, bawa kerak sebelah buat pergi. Pakcik biasa jumpa sabun cat kapak kan, satu warna kuning hak buat basuh pinggan, satu warna hijau untuk tonyoh baju, collar terutama bagi cat kapak berderai lah. Tak ada sabun tu.
Sabun tu dah tak ada pergi mana tak tahu. Orang pun tak tahu dah sabun cat kapak. Memang dia cat kapak betul, dia buah kapak. Tu dia punya tangan duk pegang kapak. Bukan kata lawak-lawak, betul punya kapak. Jadi dia duduk di Mekah, dia dalam ihram, dia kena ingatlah benda tu patah larang dia. Orang lelaki-lelaki ada satu patah larang kena kat lelaki-lelaki, tak kena kat perempuan. Apa dia? Pakai kain yang bercentum. Jadi kita nak masuk pergi mandi tu nak kena ingatlah. Kita punya kain basah kan, kain basah kita tu kena jaga lah. Orang perempuan tak apa, dia larangan tu tak kena dekat dia pasal dia perempuan. Lelaki-lelaki kena larangan tu, maka dia kena jaga. Masuk ambil kain sarung biasa ni, buat basahan. Ni seronok punya mandi. Keluar kawan Haji, dia tu buat terkejut dah. Haji, dam lah. Pasal tak ada pantal larang, tak boleh pakai. Untuk lelaki-lelaki saja, untuk perempuan tak apa. Bercentum ni tak kena dekat perempuan, kena kat lelaki-lelaki. Guguk rambut, itu kena lelaki-lelaki dan perempuan. Kerat kuku kena lelaki-lelaki dan perempuan. Pakai wangi-wangian kena lelaki-lelaki dan perempuan. Tak boleh pakai kasut, kena pakai slipper, tu kena kat lelaki-lelaki saja, perempuan tak kena. Tutup muka perempuan, tutup kepala lelaki-lelaki. Maksud tutup ni pergi ambil benda ni pergi serukuk lah. Petik payung, ada petik payung tu tutup. Saya kalau sembahyang pakai payung bukan kepiah. Kepiah ni tutup macam ni pasal dia nak rasa warak dia, saleh dia bubuh. Yang ni itu sangat-sangat dilarang. Bila kita duduk dalam ihram, kita nak pergi sembahyang Jumaat, tu kena ingat, laki-laki yang dalam ihram tak boleh pakai wangi-wangi. Juga perempuan dalam ihram tak boleh pakai. Tapi kalau perempuan tu tak dalam ihram, dia boleh pakai tak wangi? Kalau ikut tuan kitab kita ni, dia tak bagi juga. Tapi kalau kita ikut nas-nas yang lain, boleh yang ma'ruf, yang memang biasa orang perempuan pakai lagu tu dan bukan berlebih-lebihan. Dia kata, diriwayatkan daripada Salman, dia kata Nabi bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jumaat dan bersuci semampunya, lalu mengenakan minyak rambut, lalu mengenakan wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar menuju salat dan tidak memisahkan di antara dua orang dengan melangkahinya, kemudian dia salat seumpamanya semampunya, kemudian dia diam ketika imam mula berbicara, yakni khutbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jumaat tersebut dengan jemaat berikutnya. Ini hadis Bukhari. Itu kelebihan sembahyang Jumaat. Jadi kalau masjid kita ni besar, kita tak bagi orang perempuan main, rugilah. Ini kelebihan yang besar, kelebihan yang sangat besar. Adapun orang yang berihram tak boleh mengenakan wangi sebagaimana dijelaskan dalam perbahasan masalah haji. Adapun wanita, maka dalil-dalil banyak, sangat banyak dan melimpah. Dia kata dah banyak, melimpah pula yang menjelaskan haramnya wanita keluar dengan mengenakan wangi walaupun untuk salat. Di antaranya adalah hadis Zainab Al-Thaqafiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian kaum wanita menghadiri salat Isyak, dalam satu riwayat dia tak sebut Isyak, dia kata pergi masjid, maka janganlah dia memakai wangian pada malam itu. Hadis ni juga hadis Imam Muslim. Jadi orang perempuan dia tak boleh pakai satu wangian yang luar biasa. Untuk pergi masjid jangan pakai wangian yang luar biasa, yang biasa. Dia ada satu wangi, laki-laki pun boleh pakai, perempuan pun boleh pakai, yang tu dia pakai tak apa. Tapi ada satu wangi yang perempuan saja, khusus saja untuk perempuan. Ros ke, mawar berduri ke, macam tu. Yang tu perempuan saja pakai. Dan kalau perempuan pakai, memang orang lelaki-lelaki lalu tapi dia pun lagu nak tarik nafas. Tak ada pergi masjid, dia ikut dia aja. Yang tu tak salah bawa pergi masjid, tapi wangi-wangian biasa ni. Orang biasa, orang lelaki bau pun Allah, dia kata ni bau minyak lenga dia kata. Pakai minyak lenga tu main masjid. Tu minyak kan. Cakap apa? Minyak cakap apa? Buat atas kepala. Mami mana saya tak tahu, duduk depan saya dua orang atas kapal. Lagu tu punya dia lomok.
Satu kapal bau lah. Lama gari mai kat dia kata, bau ni. Dia kata pening naik kapal. Dia tak tahu kita duduk pening dah dengan dia. Lomok minyak cat kapak satu kepala. Punya lomok. Minyak tu kan bau dahsyat. Minyak lagu tu tak apa, pakai pergi masjid ke, pakai dalam ihram ke, yang tu tak apa. Yang tu kalau jenis bau satu macam ni sampai tu imam duk baca iyyaka na'budu atau waladdallin, pasal bau daripada belakang mai. Jangan. Bau tu ada fitnah. Baik. Yang kedua, menggosok gigi dan bersugi atau sejenis dengan dia. Tengok nak mesmen jemaat agama ajak macam mana. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id secara marfu'. Marfu' maknanya hadis itu sambung kepada Nabi, sahih. Mandi pada hari Jumaat wajib atas tiap orang yang sudah baligh. Dan hendaklah dia bersiwak dan mengenakan wangian jika dia ada. Al-istitan adalah menggosok gigi dengan siwak. Nabi tekankan benda ni. Juga berdasarkan hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Nabi kata, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, nescaya aku telah memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dia kata berhias dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, dan yang paling bagus adalah berwarna putih. Hari Jumaat kita keluar pakai baju comel-comel, bukan mesti pakai jubah dah, pakai baju yang cantik kita dah. Ada kot, pakai kot. Tengah-tengah buta, tengah hari pernah pakai kot, beg pitam tengah jalan tak apa. Beritahu ke orang ni yang dia tengok Pakcik Hanifah, dia smart, dia orang smart, dia long sleeve cantik. Itulah sunnah lah tu. Bukan masa kata kita dah umur 60, 70 lagu nak kena tukar pakai jubah, lilit, serban, jalan pakai tongkat. Siapa kata kena ubah lagu tu? Siapa kata bila umur kita meningkat kena pakai tongkat? Tongkat mudah pun kena pakai kalau tak larat. Maka sunnah pakai tongkat tu bila tak larat, mudah. Macam Pakcik Hanifah. Kalau tak, saya sebelah pakcik, orang kata pakcik adik saya abang. Nak abang kata kemudahan tu. Jadi pakcik mai, tak tahu kita kata pakcik mana tongkat. Tongkat apa dengan satu motor nak bawa, tongkat lagi, kitab lagi. Tak betul. Macam Pak Meon kan, dia pegang-pegang tongkat, dia tengok selak jin, dia baling tongkat. Dia kata kacau. Tak ada pun kata bila tua kena pakai tongkat, tak ada. Tak ada. Pakai tongkat bila rasa perlu pakai. Uzur tak larat, jalan tak seimbang, pakai tongkat. Mudah. Hari Jumaat pun macam tu. Bukan mesti pakai jubah, bukan mesti pakai pakai yang smart. Pakaian yang smart. Tutup aurat, cantik, nampak kata kita nak mai sembahyang, kita membesarkan hari Jumaat, hari raya. Macam tu mai keluar. Dia kata pakaian putih bagus. Kenapa dia kata bagus? Dia kata hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya menyatakan Nabi bersabda dalam hadis Abi Daud ni, Nabi kata barang siapa mandi pada hari Jumaat lalu berpakaian dengan pakaian bagus yang dimilikinya, lalu mengenakan minyak wangi jika dia punya. Sampai nak minta ke orang tu salah. Ada. Minta tak bayar, orang bagi ambil. Kemudian mendatangi solat Jumaat, maka semua itu menjadi penghapus dosa-dosa yang ada antara Jumaat tersebut dengan Jumaat yang akan datang. Kita mandi, pakai wangi-wangi, pakai baju elok pada hari Jumaat, rupanya penghapus dosa. Kerana hari Jumaat tu hari yang besar. Kita dah baca dah awal hari tu kan, Nabi Adam buat hari tu, masuk syurga hari tu. Besar hari Jumaat ni, cukup besar. Jadi jangan pandang hari Jumaat ni. Yes. Bagi suami isteri duduk di rumah, tahu dah hari Jumaat, iron baju suami cepat-cepat, gantung. Pukul 10 suku dah iron dah. Kalau boleh hambat 10 suku tu pergi masjid terus. Amboi hang, minta dosa aku kena tebus pun biarlah, aku makan nasi pun tak ada makan. Iron siap-siap. Tak. Pasal apa? Allah nak ampun dosa lelaki kita. Allah nak ampun dosa lelaki kita. Allah nak ampun dosa anak-anak kita. Dan kalau ada ruang orang perempuan mencelah duduk dalam masjid hari Jumaat,
Cari ruang tu. Allah ampun dosa. Tanpa istighfar, tanpa baca Quran, tanpa apa. Mandi, pakai wangi-wangi, pakai baju bagus-bagus, pergi sembahyang. Buat tu saja. Dosa dia ampun. Allahu Akbar. Nak cari apa lagi ikhwan dalam sunnah ni? Sementara sebaik-baik pakaian adalah pakaian berwarna putih. Itu pakaian yang tak dapat dinafikan lagi. Ini dalam hadis Abi Daud, Nabi kata albasu, Nabi kata albasu minas thiyabil bayad fa innaha khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Nabi kata pakailah pakaian berwarna putih kerana itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian, dan kafanlah mayat-mayat kalian dengannya, dengan kain berwarna putih. Nabi suka kita pakai putih, Nabi suka. Tapi Nabi tak habaq dalam hadis hari Jumaat. Tak. Hadis Nabi tak habaq hari Jumaat. Hadis Nabi habaq kata kalau ada warna putih pakai. Warna putih ni Nabi kata khairi thiyabikum, pakaian yang baik untuk kamu pakai. Dan kapanlah mayat dengan warna putih. Hadis ni tak ada kena mengena dengan hari Jumaat. Cuma hadis ni bagi tahu kata warna paling best untuk kita pakai warna putih. Tapi hari Jumaat tu punya tuntutan pakai pakaian yang bagus kita ada. Dalam senarai baju duduk dalam lemari tu buka, yang mana yang cantik, tengok-tengok biji remia. Biji remia. Pak cik bisa dengar biji remia? Kan? Warna biji remia. Putih tengok lusuh. Adalah putih, lusuh. Biji remia nampak, ranggi tu nampak sangat. Bismillah. Mu ingat dalam hati, ya Allah aku pakai pasal mengihya'kan sunnah Nabi hang, mudah-mudahan ampun dosa aku pasal aku nak ikut sunnah ni. Bismillah, jalan baik. Tengok pula kasut. Kasut mana paling cantik? Kasut nak kena tengok lah, pasal kita nak parking kat tangga masjid. Pasal di masjid ni dia ada satu David Copperfield, dia boleh buat silap mata tak? Pakai kasut cantik punya, tengok-tengok jadi terompah, satu silap mata boleh jadi. Tak payah belajar di mana, dia automatik jadi silap mata. Jadi bawa dua kasut. Dalam kereta pakai jentera bota punya kasut tu, turun daripada kereta ambil slipper pakai, jalan pergi. Pasal apa? Nak menyelamatkan keadaan. Tak larat nak beli kasut dah. Tak boleh tak pakai dengan stoking, dengan apa semua pakai cantik-cantik, pergi sembahyang. Apa akan jadi pada kita? Dosa kita daripada jemaat hari itu sampai jemaat akan datang diampun oleh Allah. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang baunya dapat mengganggu, seperti makan bawang putih, bawang merah dan sejenisnya, termasuk merokok. Dia bagi tahu. Ini dahsyat. Dia tak lupa. Dia macam tahu kita suka bala rokok. Dia kata termasuk merokok. Telah dijelaskan perbahasan tentang masalah ni dalam bab salat berjemaah. Dia kata dia tak mau cakap panjang lah, sebab dia dah cakap dah dalam bab sembahyang berjemaah. Betul lah antum, bawang putih tu halal kan, bawang merah mentah tu halal, tapi kerana dia boleh menimbulkan bau, bukan bau di mulut, bau di badan, dia keluar peluh tak sedap pun, Nabi kata tak usah makan masa nak pergi sembahyang jemaah. Lepas tu makanlah. Apatah lagi rokok yang memang kita tahu bau dia macam mana. Dia Allah, Abang bisa ada pengalaman kan? Kita ni tak tahu ya kawan, nak cukup hidung macam mana. Kita duduk dalam sembahyang, dia duduk sebelah kita, dia duduk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pruk kata dia mat. Udara tu serukuk muka kita. Candu tu punya bau tu, puk kata dia mai. Kita pun terus baca Yasin wal Quran. Yasin terus jadi malam jemaat kita. Tak kata apa ya kawan? Anak kata apa kata? Pasal kita tahu dia baru isap rokok, dia pergi ambil uduk, dia main sembahyang. Anak hampir duduk sebelah dia. Anak kata apa? Dia makan laksa, dia belahak. Dia tak bau lah nak pitam kita. Kita yang bau. Dia makan durian, main belahak. Dia tak bau lah, dia makan durian, dia belahak, dia tak bau. Dia sedap musang king. Kita ni macam mana ni, musang kena hambat ni. Mata putih duk naik, jadi selaput satu mata tak nampak dah. Tak cantik Maka rokok ni mau tinggal buang.
Mau tinggal buang. Tak ada benda boleh halang orang isap rokok melainkan iman dan taat daripada Tuhan. Pegang bismillah, kerana iman aku buang. Bukan pasal siapa-siapa. Pasal orang kita mesti pergi ambil balik. Apa pun dalam dunia, hatta maksiat, ikhwan. Maksiat senang ke nak tinggal maksiat? Oh, jangan cari pasal maksiat. Maksiat ni sedap. Oh, ni apa yang dia panggil apa tu? Apa? Ni apa dia panggil? Apa? LGBT. Ada pernah dengar? LGBT ni. Oh, tu jangan buat besar. Dia dah pergi proses badan dia jadi perempuan lah. Yang bosan buat baik tu. Ada tengok Facebook dia. Dia dah fed up buat baik. Kan? Dia pergi tinggal dah, dia pergi pakai balik baju perempuan, duk babai orang tengah jalan. Dia tu jantan. Yang pakcik panggil ponen ni. Orang tu dia panggil ponen, cik dan. Tu semua singkatan-singkatan lah. WhatsApp zaman dulu tu. Antum pasal apa dia boleh pergi macam tu? Bukan pasal dia boring buat baik, tak ya kawan. Pasal maksiat ni ya kawan, dia bertapak dalam diri, lepas tu dia nak tinggal kita, dia cukup susah, dia gamit memori kita orang. Dia panggil balik lazat. Ni duk pegang biji tasbih dah ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali dia teringat uruk, kata dia mai ingatan tu, dia satu niat aja, niat nak pergi ziarah kawan lama-lama tu, bahasa tu pakai bahasa Arab, ziarah. Dengan ziarah tu lah terus jadi hantu raya. Pasal tu jangan kata maksiat ni senang nak tinggal. Jangan cakap. Dia satu benda cukup susah. Kita ni ikhwan keluar daripada perut mak bagus, pak kita bagus, rumah tangga kita tak ada radio pun, TV tak ada, ayat Quran Baqarah je 24 jam. Daripada hari 7 mak kita dah buat akikah dah kat kita, kita membesar di Mahat Tahfiz. Umur 15 tahun kita dah selesai dah Quran semua. Umur 20 kita pun dah reti bahasa Arab semua. Umur 21 kita pun dah ada PhD. Tu punya dua ranjau tu, tengok. Kita ni membesar daripada keluarga macam tu. Susunan Tuhan bagi tu kat kita, hafal Quran cantik. Bila kita duk tengok orang, pasal apa mereka tak boleh baca Quran, pasal apa mereka tak ada semangat baca Quran, kita lahir daripada benih yang baik ni, kita tak boleh faham mereka. Anak kita dah boleh Quran, mereka bukan beranak macam tu. Mereka main umur 37 baru teringat, 47 baru cari guru Quran, ni 57 baru Iqra 4. Kita nak apa? Kita kata why slow lah, so slow. Bukan slow, tak boleh speed. Iqra 4 tu pun jenuh tu, cikgu Quran tu tolak langsung banyak tukang pi 4. Tak, kalau 2 tak lepas, bagi pi lah kira lepas lah. Pasal apa? Cikgu Quran dah lemah lah. IU tanya balik tak boleh jawab. Dia suruh cikgu baca, dia kata betul. Cikgu suruh dia baca, dia tak boleh. Cikgu kata aku betul lah pasal aku guru, hang tu kena baca. Apa ni IU duk babi-bu. Kesian ni kawan, kesian. Last sekali dia kena fed up. Tak apa, dia kata Tuhan pun tahu, bukan saya tak usaha. Kita kata mana hang ni, cubalah lagi, tak boleh pi kawan. Lepas itu Nabi kata apa? A'udzubika minal kasal. Ya Allah, lindunglah aku daripada kasal. Kasal ni apa dia? Semua benda yang boleh membantutkan semangat dalaman kita untuk jadi orang baik. Kasal. Kita jadi malas nak jadi orang baik. Nabi suruh kita. Tiba-tiba ikhwan, kita pergi sembahyang Jumaat, Allah nak ampun dosa kita. Oh jangan ikhwan, dosa kita Allah ampun, satu-satu Allah ampun. Berapa banyak orang buat ibadat, buat baik sampai depan Tuhan, Tuhan ambil baling tak muka, pak. Apa Tuhan kata sebata? Hang tak ikhlas. Allah, ibadat bukan maksiat, ibadat. Kan Abu Hurairah pengsan berapa kali dia pengsan? 3 kali dia pengsan di Kufah.
nak riwayatkan hadis Muslim tu, hadis Muslim, hadis Tirmizi tentang 3 orang yang mula dihisap di mahsyar. Siapa dia? Syahid, ahli Quran, orang bersedekah. 3 orang. Antum main badan semua ni luka habis, mati syahid, sampai depan Tuhan. Allah kata macam mana hang mati? Dia pun cerita, saya pantang dengan sabilillah, saya turun ambil cuti semua, saya pergi. Allah kata pasal apa hang pergi? Dia kata nak angkat agama hang. Ya Allah. Allah kata ke orang lain hang boleh ranjau, kat aku jangan ranjau. Kazabta, hang pembohong. Hang buat benda ni semua liqalu syuja'un, hang nak orang panggil hang berani. Daripada hang pi sampai mayat hang ditanam, sampai mayat hang ditanam, semua orang dah sebut hang berani. Cuma satu benda aja belum disebut lagi dekat hang. Apa dia? Sila masuk neraka. Belum disebut. Lah ni hampir masuk. Siapa dia ikhwan? Orang buat ibadat, ahli Quran. Musuh ibadat ni apa dia ikhwan? Musuh ibadat ni tidak ikhlas pada Tuhan. Dia satu musuh yang besar. Cukup masalah. Dan ada manusia buat dosa, dosa tu mengheret di depan pintu syurga. Kenapa? Menyesal dia di atas dosa. 99 orang dia bunuh. Dia tu pergi cakap pula dekat dia satu bahasa dia tak suka dengar. Dia kata Tuhan pun tak boleh nak ampun hang. 99 besar. Oh, dia sariak terus kawan tu jadi 100. Tapi teringin dah nak berubah, teringin, tak tahu nak cari siapa. Jumpa pula last punya usaha. Kalau dini pun kata tak boleh, syariat juga kawan ni. Dia tak mau dengar perkataan Tuhan tak ampun dosa dia. Dia tak mau dengar. Tapi masa tu siapa berani kata Tuhan ampun dosa? Pasal dosa dia besar, dosa bunuh dia besar. Bunuh satu orang macam bunuh semua orang. Kalau bunuh 99 orang, besar mana dosa tu? Bunuh budak aja, budak dalam janin. Budak dalam janin tak jadi apa pun lagi, dalam perut tu ada, dalam perut gugak buang. Apa Quran kata? Wa izal mau'u datusuilat bi ayyi zambin qutilat. Tuhan panggil budak tu, hang tanya kat mak hang, pasal apa dia gugak? Bi ayyi zambin. Budak tu kata, sebutlah mak satu dosa yang cik buat, cik layak dihukum bunuh. Sebut mak. Tu dalam perut, tak jadi nyawa lagi. Ni dah jadi nyawa besar panjang dah jadi anak orang dah, kita pergi bunuh. Tapi kerana menyesal daripada Tuhan ni besar sangat, dosa itu mengheret dia pergi ke pintu syurga. Dan ibadat kawan ni mengheret dia ke pintu neraka. Pasal apa? Pasal musuh dalam ibadat adalah tidak ikhlas kepada Tuhan. Maka dosa ni dia juga bermusuh dengan satu benda, al-inabah. Al-inabah apa dia? Cenderung hati nak kembali kepada Tuhan. Dosa tak suka, dosa nanti buang dia. Lepas tu bila ada orang dia buat dosa besar macam mana, dia teringat dekat Tuhan, dia tak boleh duduklah dalam dunia dosa. Dosa tu tendang dia pergi. Hang ada inabah, hang ada muraqabah, hang ada ikhlas dengan Tuhan, maka hang kena keluar daripada geng kami. Dosa tu tendang dia sendiri. Letak jam macam mana pun, kepala tengkorak ke, bulldog ke, dia tak boleh nak minum, tak lalu. Ni budak-budak perak tak pernah masuk kelab-kelab ni semua ni, oh dia kata bila kita boleh nak masuk, aku nak langgah pasal tempayan, punya perak. Tokek kelab malam tu lagu duk pijit dia. Apa yang ada ni? Bisin dengan tak senonoh, dengan tak ada akhlak. Tu yang kata tokek. Yang kata GRO duk menari tiap-tiap malam, duk layan orang. Dia tak boleh duk dah. Yang duk pokok ketapang ni, duk mindam nak impun duit, nak masuk habis. Yang dalam tu nak keluar mai. Bila manusia ada ingat saja pada Tuhan, syaitan lari daripada diri dia. Syaitan tak boleh duduk. Tapi apabila manusia teringat lain daripada Tuhan, syaitan kata inilah center kita. Walaupun ibadat kita tak ingat ke Tuhan, dia masuk, dia heret kita pergi pintu neraka, bukan pintu syurga. Pasal tu Nabi cerita satu air mata tengah malam turun, Nabi kita boleh padam neraka Tuhan. Air mata menyesal, air mata menyesal. Duduk picit dia, apa dah aku jadi macam ni, aku
Aduh, siapa pun tak tahu, tengah-tengah malam semua orang tidur, dia hampak sejadah, ambil uduk, menghadap Tuhan. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Air mata, bukan picit buah limau bagi menangis, dah air mata betul. Ni duk picit, duk piteran, air mata betul, air mata betul. Apa Nabi kata? Neraka tu terpadam kerana air mata keluar, setitik air mata keluar pasal takut dekat Allah. Air mata tu padam neraka. Kalau neraka tu dipadam dengan air mata dia, neraka tak dah untuk dia. Yang ada apa kat dia? Syurga. Syurga. Yang kawan ni pula semayang apa semua lebih kurang buat ibadat, lagu duk rasa Tuhan terima dah dia. Alhamdulillah kita dah cantik lah. Cantik, kita dah cantik dah begitu. Kita kira cantik dah, kita dah selesai. No. Go, depa. Tak turun pun air mata tawaduk, air mata syukur, air mata teringat kata ni semua ni ibadat kita duk buat ni, kalau Tuhan tak tolong kita, Tuhan tak ringankan, Tuhan tak bagi pada kita kesihatan, Tuhan tak dorong, Tuhan tak bagi semangat, macam mana kita nak buat ibadat ni? Dia tak mai rasa syukur macam tu. Semua kita buat yang tak pernah kita tunduk hati pada Allah, walaupun dai tunduk tapi hati tak pernah tunduk pada Allah, kita akan duduk depan pintu neraka. Na'udzubillah ikhwan. Bila kita mai sembahyang jemaat, Allah nak ampun dosa kita. Kita jangan tanya dosa tu dosa kecil ke dosa besar, yang penting Tuhan nak ampun apa? Dosa. Ibnu Abbas kata apa? Dia kata la kabirah ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Dia kata bila satu orang tu buat dosa, dia mau beristighfar, maka tak ada istilah dosa besar dalam hidup dia. Tapi kalau dia buat dosa, dia tak pernah istighfar, tidak ada istilah dosa kecil dalam hidup dia, semua jadi besar. Pasal israr, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Maka kita ni ikhwan, kita tengok benda ni ikhwan, kita kena ada jiwa yang apa? Kita panggil jiwa apa? Kita jadi bulak, tahu tak bulak? Dengar kurnia Tuhan nak main kat kita tu, dia jadi bulak, dia jadi. Biasa tak pernah jadi budak-budak? Budak-budak mana tak pernah bulak? Kita pernah jadi budak-budak kan? Ni mulut duk makan, mata duk tengok pinggan orang, duk usar pinggan orang, lepas tu duk tengok nasi tambah. Ni perangai kita kecil-kecil dulu, dia jadi bulak. Ya ikhwan, bila kita dengar Tuhan nak ampun dosa kita, dia terbuka selera ni, terbuka selera, jadi bulak nak buat. Walaupun hanya nama dia mandi pada hari Jumaat, pakai pakaian elok-elok, kemaskan diri kita, sugikan diri kita, pakai wangi, niat dalam hati, ya Allah, aku nak ambil semuanya nak bagi kat aku. Allah ampun dosa kita, bukan untuk hari itu saja, sampai Jumaat akan datang. Jumaat akan datang, kita buat lagi macam tu, sampai akan datang, buat lagi. Allahu Akbar. Tuhan nak hamba-hamba yang mukhbitin, hamba-hamba yang sambut pemberian dia macam tu, dengan jiwa yang macam tu. Orang Melayu ada satu pepatah pakcik, apa? Tak cukup tapak tangan, apa? Apa? Nyiru ke? Nyiru ke siru? Yang dia nak tadah tu, ha? Tak cukup tapak tangan tu, nyiru tu. Kami tahu kan nyiru tu apa dia? Abang tahu nyiru tu apa dia? Pakcik tahu nyiru tu apa dia? Ha? Ha, tu. Dia macam bujuk. Dia macam bujuk tu, dia buat daripada rotan tu kan, dia duduk tampi tu. Nyiru. Antara yang tu dengan tapak tangan, yang tu besar lagi. Dia kata korang tapak tangan. Nyiru, bukan siru. Kan? Amai moden sikit, dia kata korang tapak tangan, Stadium Bandaraya kami tak ada tu, kira melampau sangat lah. Kita dengan Tuhan macam tu. Satu, Tuhan kata kita lari. Pasal Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tunjuk semangat kita nak ke Tuhan tu, tunjuk Allah akan selesai banyak benda ya kawan. Tuhan akan selesai banyak benda. Benda yang siapa tak boleh selesai, Tuhan selesai. Masalah hidayah, masalah faham, Allahu Akbar. Kita memerlukan bayan dan kita memerlukan taufik daripada Allah. Bayan apa dia? Wahyu, keterangan. Dan kita perlu taufik. Taufik ni apa dia?
Tuhan tembak pemikiran kita jadi cergas untuk buat keputusan. Pilihan kita, ijtihad kita, tak dia kena dengan sebenar. Allah bagi pada Yahudi hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Allah bagi Yahudi buat pilihan. Dalam hadis cerita apa? Tak terhidayah Yahudi, tak terdorong Yahudi untuk pilih hari Jumaat. Dipilih Sabtu. Wahai Jumaat penuh dengan kelebihan. Allah kata Tuhan hampak pula pilihan yang sama, Ahad dengan Jumaat kepada Nasara. Suruh mereka pilih, mereka nak buat ibadat hari apa. Tidak terdorong hati mereka pilih Jumaat, mereka pilih hari Ahad. Apa Nabi kata? Nabi kata fahadanallahu lahu, Allah telah tunjuk kita kepada hari Jumaat. Hari Jumaat ni punya kelebihan sabit dengan bayan, sabit dengan wahyu. Dan Allah pilih kita untuk pilih hari Jumaat. Taufik daripada Allah. Ijtihad kita, pilihan kita kena dengan nas agama. Tak ramai orang boleh buat lagu tu, ikhwan. Pilihan dia tu kena dengan agama. Dia nak sembahyang, dia nak puasa, dia nak zikir, semua dia nak buat. Tapi semua dia buat tu tak masuk dengan sunnah Nabi Muhammad. Taufik daripada Allah. Ilmu dia ada. Ilmu dia ada. Semua dah terang dah, tapi dia nak dapat taufik tu tak dapat. Hidayah dah sampai dah. Hidayah dah sampai dah. Saya nak kapal terbang sekali dengan Pak Cik, sampai kami duk confuse. Dia ni orang Islam ke tak? Sampai jadi macam tu. Dengan rambut dia selambak lagu tu, dengan dia colour pula macam binatang ketut busuk tu, dia colour semua. Pakcik dah sudah nampak. Pakcik saya tak nampak, saya jenis naik kapal terbang tunduk tawaduk, saya banyak zikir. Pakcik sudah nampak necklace dia pakai itu tulis Jawi, tapi antu tengok dressing dia, antu akan confuse. Memang confuse. Jadi saya kata pakcik dia punya pasal lah. Saya tak mau, saya tengok bawah, saya nak baca Quran. Saya kata ya Allah, pengalaman jatuh basikal ada, jatuh motor ada, jatuh kapal terbang tak ada lagi. Hang bagi sekali mah. Tak. Semua pengalaman ada dah. Pakcik kata ya Allah, hang janganlah makbul doa kawan ni. Pakcik pula doa sepasal. Pakcik dah terpandang necklace dia pakai tu tulis Jawi. Pakcik kata dia ni orang Islam ni orang Islam. Tak apa, saya kata nak buat macam mana pakcik? Turun, masa nak turun saya pergi depan, pakcik belakang. Pakcik kata Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Dan pakcik terus baca doa kat dia. Terus pakcik angkat tangan baca doa dalam kapal terbang yang tak pernah siapa buat. Termasuk Al-Fadhil tak pernah buat. Pakcik buat. Pakcik kata ya Allah, semoga Allah, pakcik kata semoga Allah bagi hidayah pada cik. Dia pun kata amin, amin. Kalau malam ni dia pakai purdah, jambatan masuk syurga kat pakcik. Saya tumpang kat belakang, pakcik jangan lupa saya pula, pasal kita naik kapal sama. Kalau dia pakai tudung malam ni, kita tak tahu apa jadi kat dia, kita pun dah tak jumpa dia. Dengan berkat doa pakcik hari tu, pakcik dah ada satu jambatan masuk syurga. Lebih besar, lebih berharga daripada humurin ni'am, unta merah. Lebih besar satu orang dapat hidayah kerana kita daripada humurin ni'am, unta berwarna merah yang jadi kebanggaan orang Arab sangat-sangat. Jadi ikhwan, kita jangan pandang kecil hari Jumaat ni. Boleh mai duduk buat bagi elok-elok macam mana agama mau. InsyaAllah lepas ni ikhwan, tajuk yang akan datang, dia nak cerita kepada kita apa? Dia nak cerita apa yang dilakukan makmum pada saat khutbah Jumaat. Bila khutbah sedang berjalan tu, kita nak buat apa? Nak duduk macam mana? Nak duduk melentok lagu tu ke? Ataupun nak kena tengok muka khatib? Ataupun nak peluk kaki dua-dua ke? Ataupun nak stand tangan pergi belakang dua ke? Atau macam mana? Lepas tu dia yang timai azan hari Jumaat. Macam mana azan yang diajar oleh Nabi kita. Lepas tu dia yang timai lah jual beli hari Jumaat lepas azan. Lepas tu dia yang timai khutbah Jumaat dan hukum dia. Dia akan cerita sikit. Semua dia akan bagi kita dengar sunnah Nabi yang mana dulu. Kita akan tengok insya-Allah. Panjang umur, sihat badan, diberi kesempatan oleh Allah, kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, pakcik.
Taufik.